Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So panas sahabat-sahabat semua, pencerahan dan juga pendedahan terkini ya daripada Brother Iswardi. Dan satu yang saya fikirkan di sini sahabat semua, kenapa negara kita hari ini sukar ya untuk bertumbuh cepat dalam memulihkan ekonomi, karena ya kita lihat begitu banyaknya sabotaj-sabotaj yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Seakan-akan mereka ni tidak suka ya untuk negara ini pulih daripada keadaan ekonomi, ya, pelbagai aspek dan sebagainya. Ditambah pula ya dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kerajaan ini seakan-akan menjadi seperti musuh dalam selimut sahabat-sahabat semua. Ya sepatutnya hari ini kita berganding bahu, khususnya pemimpin-pemimpin dalam kerajaan, bukannya saling menuding jari dan sebagainya, tapi seakan-akan inilah yang berlaku sahabat semua. Amat-amat mengejutkan. Jadi saya ingin membawakan anda pencerahan dan juga pendedahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu-isu panas di dalam negara kita. Tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Saya kata, betul juga. Timbalan Menteri Ekonomi adalah YB Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib, anak kepada the late Taib Mahmud. Timbalan Menteri Ekonomi. Beliau dilantik menjadi timbalan kepada Menteri Ekonomi. Beliau adalah timbalan kepada YB Menteri Rafizi. Timbul saya satu persoalan. Kalau dia timbalan Menteri Rafizi, takkanlah dia tak ada maklumat atau akses kepada maklumat mengenai padu untuk dijelaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Okey? So, soalan kita, kenapa timbalan menteri yang merangkap, ialah timbalan menteri ekonomi yang juga merangkap ahli parlimen GPS, tidak mengambil inisiatif untuk menerangkan kepada kerajaan negeri berkenaan dengan isu ini dan berbincang dengan kerajaan negeri bagi memastikan bahawa tidak ada tindakan boikot oleh kerajaan negeri. Saya sebenarnya, macam saya kata semalam, bahawa kerajaan negeri Sarawak hanya salah faham. Dan salah faham dia itu terlalu lewat. Padu ni dilancar bulan Januari. Ini dah nak habis Mac, tiba-tiba dia kata dia tak nak teruskan. Saya pelik, 2 bulan tu apa tindakan untuk nak faham tentang padu ni? Kenapa setelah 3 bulan kemudian baru nak ambil tindakan? Dan kenapa tak tanya kepada, saya kata, PD ada, Jabatan Penerangan ada. Tak, rupanya timbalan menteri pun daripada GPS. Kan? Okay, tolak tepilah timbalan Perdana Menteri tadi, YB Fadilah. Timbalan Menteri Ekonomi yang juga bertanggungjawab untuk membangunkan padu adalah daripada Menteri GPS. So, kenapa tidak ada penjelasan daripada Menteri GPS itu sendiri, timbalan menteri, dan juga permohonan penjelasan daripada GPS kepada timbalan menterinya sendiri. Sepatutnya Kerajaan Negeri Sarawak memohon kepada timbalan menteri, kalaupun mereka tak nak menteri memberi penjelasan lah. Apa kata Dewan Undangan Negeri Sarawak memanggil timbalan menteri ekonomi memberi penjelasan berkenaan padu kepada ADUN, ada ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak, di dalam satu sesi khas. Kan ke dah kawan, memang dah satu parti pun. Saya rasa ada satu WhatsApp group untuk semua. Kan senang macam tu. Kenapa nak menyusahkan kerajaan sendiri? Itu poin saya. Tapi sebenarnya alasan dia bukan itu, tuan-tuan. Itu hanyalah the make-up. The make-up. Alasan dia sebenarnya, tuan-tuan dengar live Daniel Jani. Saya malah nak sebut. Tuan-tuan dengar live ataupun video Daniel Jani yang dia upload pada hari ini, tuan-tuan akan dapat apa yang beliau nyatakan. Saya nak sebut pun, dia lagi tegas menyebut berbanding saya lah. Pergilah dekat channel Daniel Jani. Nah, dalam masa yang sama, Puad Zakarshi pun menyebut tentang kegagalan Raja Formula Rafizi. Pemimpin UMNO mengkritik kegagalan sistem pangkalan data utama yang disebabkan kelemahan dalam sistem kerja secara komunikasi. MKT UMNO Muhammad Fuad berkata, ia memberi gambaran kegagalan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Rafizi dikaitkan dengan Raja Formula gagal. Formula dia semua tak jadi.
Padu itu Rafizi, Rafizi itu Padu. Padu dilihat gagal. Itu sebab PMX minta Rafizi perjelas isu Padu kepada Kabinet. Kerajaan Sarawak secara terbuka negatif pada Padu. Ia ibarat telanjangkan diri, kata seorang Menteri Sarawak. Padu gagal kerana sistem kerja gagal, komunikasi gagal dan imej Rafizi yang gagal. Apakah delivery sistem kebajikan rakyat akan terencat dan tambah kucak-kacir? Tulisnya dalam satu hantaran Facebook. Terdahulu Sarawak meminta beberapa perubahan yang dibuat berkait makluman peribadi diminta dalam sistem Padu. Menteri Pelancongan berkata pendaftaran Padu ibarat menelanjangkan diri. Ini kerana katanya orang ramai perlu mendedahkan semua butiran termasuk bank akaun, hartanah dan pelaburan. Menurut Abdul Karim, keraguan berhubung maklumat peribadi dibincangkan dalam mesyuarat kabinet baru-baru ini. Baik. Sebelum saya jawab dulu yang Fuad Zakarshi ni dulu. Tuan-tuan, kalaulah Rafizi itu gagal, sebagai ahli majlis kerja tertinggi UMNO, Puan pun gagal. Jadi kita nampak Puan ni hanya mengambil sikap sebagai pom-pom girl dekat tepi jalan, sebagai tukang sorak. Kalau berjaya, dia claim dulu dialah champion. Tapi kalau gagal, dia orang pertama yang akan maki. Kalah pembangkang, tuan-tuan. Sekurangnya pembangkang ni memang kita tahu dia memang kaki maki. Tetapi kalau Puan Zakarshi ni, kalau berjaya, dia akan claim dia dululah yang paling ke depan. Dia dulu yang paling bekerja, paling kuat. Tapi kalau gagal, dia orang pertama yang akan mendepuk tangan dan memastikan kita jatuh. Soalan kita, kalau komunikasi Rafizi gagal, apa yang Puan Zakarshi buat? Adakah dia kecewa kerana sebagai MKT dia tidak letakkan jawatan tertinggi di dalam kerajaan? Adakah perlu beliau memegang jawatan tinggi dalam kerajaan, barulah beliau bekerja lebih keras? Tuan-tuan, saya tak ada jawatan tinggi dalam kerajaan, hari-hari saya cerita pasal Padu. So, kenapa beliau tidak mahu mengambil tindakan yang sama? So, satu lagi, usaha untuk sabotaj kerajaan ini berada di dalam UMNO sendiri. Kalau saya menegur UMNO, pantas saya ditegur. Pantas saya ditegur, tuan-tuan, melalui saluran-saluran menteri, timbalan menteri. Melalui saluran-saluran menteri besar dan ketua-ketua menteri. Menteri besar. Jawatan-jawatan tertinggi dalam parti. Tetapi orang seperti Fuad Zakarshi, Akmal Saleh, kenapa tak ada teguran? Kalau Hassan Karim yang dikatakan celupa, itu pantas tindakan dan juga laporan diberikan kepada beliau. Kenapa tidak ada tindakan seperti orang seperti Fuad Zakarshi? Kita kata begini, tuan-tuan, nak mengkritik silakan, dalam parti ada. Tapi bila anda bawa keluar berita, maka saya pun boleh kritik anda. Soalan saya, Fuad Zakarshi buat apa dalam komunikasi kerajaan? Yang saya nampak banyak buat kerja dalam komunikasi kerajaan, antara lainnya adalah Lokman Adam. Saya kena bagi kudos kepada Lokman Adam. Kami ada satu grup sama. Hari-hari dia akan hantar benda-benda yang sepatutnya. Dia buat live dia buat penerangan dia. Ada benda kami clash, tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya dia buat kerja dia. Fuad Zakarshi, sekali dia keluar kenyataan dia akan damage kerajaan. Tetapi selain daripada itu, dia tak pernah keluar kenyataan lain yang positif kepada kerajaan. Dia nak jadi apa? Dia jadi macam MCA. Kan? Nak bagi negatif kepada kerajaan. Tak apa, Laiz dia bagi negatif kerajaan. Boleh, join pembangkang lah. Duduk dalam blok pembangkang, bagi negatif pada kerajaan. Dia kata tak ada komunikasi. Okay, fine. Bagilah komunikasi. Bagaimana UMNO nak kena angkat benda ni? Di mana UMNO boleh angkat cerita Stokin, tetapi UMNO tak boleh angkat cerita Padu. Kenapa? Cerita Stokin tu UMNO gagah dan pergi jaja seluruh negara Malaysia sampai nak boykot. Tetapi kenapa cerita Padu UMNO tak boleh angkat lebih tinggi daripada cerita Stokin? Sebab apa? Sebab tak ada benda nak ditunggang kat situ. Saya tak sebut UMNO per se, saya sebut Fuad Zakarshi. Jangan UMNO salah anggap saya tembak UMNO pula. Bukan UMNO, Fuad Zakarshi ni lah. Kenapa tak tunggang isu ini dengan lebih baik? Oh, sebab Rafizi buat engkau duduk dalam kerajaan. Engkau lah kerajaan itu. Gagal Rafizi, gagal engkau. Itu je. Rafizi gagal, kalau kau assume Rafizi gagal, maka engkau juga gagal. Tapi persoalannya gagal ke Rafizi? Sekarang ini setakat 24, setakat semalam lah. 7 juta lebih telah mendaftar. Targetnya 10 juta. 70% daripada target telah mendaftar. Gagal ke? Hanya kerana Sarawak tak setuju. Itu pun saya tahu sebab dia. Dan tak setuju itu pun last minute. Saya dah sebutkan tadi pasal Hajah Laila Taib tu kan. Dia adalah timbalan Menteri Ekonomi. Takkan dia sendiri tak boleh nak explain benda ni?
So kegagalan ini bukan gagal tuan-tuan, tak pernah gagal pun. Padu tidak gagal, malah padu sangat berjaya. Padu diwujudkan oleh 100% tenaga kerajaan. Bagi saya tak pernah dibuat sebelum ini. Even zaman My Sejahtera tu pun, dia orang sub pada company yang base dekat Singapore. Saya tahu even pada zaman UMNO memerintah pun, company-company yang buat IT ni semua company-company luar. Kan kita tahu visa luar negara pada zaman Zahid Hamidi, kita tahu company-company yang buat IT ni makan juta, puluh juta, semua disub kepada luar negara atau kepada company luar, third party. Tetapi padu ni, satu sistem yang komprehensif diwujudkan oleh pegawai kerajaan sendiri. Siapa yang gagal sebenarnya? Dan biasanya orang kata pegawai kerajaan ni lembab buat kerja kan? Padu setahun buat tuan-tuan. Tak sempurna, tetapi dia dapat buat benda basic yang sepatutnya dia buat. Tak tuan-tuan, at least formula Rafizi buat padu ni berjaya. Apa formula Puan Zakarshi bagi menyelesaikan masalah kemiskinan, bagi menyelesaikan masalah subsidi, bagi menyelesaikan masalah kebocoran dan ketirisan subsidi? Apa formula dia? Baik, dia kata formula Rafizi gagal. Formula apa yang kau bawa berjaya? Bukan kerja aku nak bawa formula. Dan apakah tujuan title MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO? MKT ni tuan-tuan level tinggi. Orang Sarawak kata arum bulak. Tiap-tiap bulan meeting dengan timbalan Perdana Menteri. Apa dia punya kerja? Apa usaha dia? Sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri kita tengok bekerja. Macam Zahid Hamidi ni. Nak memastikan kerajaan ini kekal. Tetapi ada beberapa nama ni yang cuba untuk nak damagekan kerajaan ini. Objektif dia apa? Saya risau tuan-tuan. Mereka berobjektif untuk, saya tak tuduh Fuad Zakarshi lah kan, untuk memastikan bahawa selepas ini kerajaan ini tidak berjaya. Nah, bayangkan lah. Okey, Rafizi kata itu dalam forum, dia kata selepas ini pengumuman selepas padu ni dalam 2-3 bulan kerajaan akan umumkan mekanisme pemberian subsidi. Kenapa dia minta nombor akaun tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Kenapa Rafizi minta padu minta nombor akaun? Tuan-tuan perasan tak? Dia kata selepas nanti pengumuman itu dibuat, berkemungkinan besar rakyat akan minta supaya dibuka balik padu untuk daftar semula. Kenapa tutup 31 hari bulan Mac is? Yang itu untuk kemaskini yang pertama. Saya percaya lepas ni dia akan buka balik. Tapi dah terlambat dan pada masa itu bukan terlambat. Akan ambil masa. Maksudnya second stage tu akan ambil masa kepada yang baru nak register. Sebab itu yang pertama ni kena kemaskini. Supaya penyusunan, apa tuan-tuan? Ini hint. Saya tak kata betul, saya tak kata tidak. Tapi ini kemungkinan. Dan kalau saya salah, saya salah. Bahawa subsidi selepas ini berkemungkinan akan dimasukkan secara tunai dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan yang layak. Setiap bulan. Berkemungkinan, jangan kata don't quote me on this. Tetapi kemungkinan. Minyak akan diapungkan ke RM3 berapa belas sen tu. Dia akan ikut harga pasaran, diesel dan sebagainya. Tetapi subsidi tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan secara personal. Macam mana dia nak masuk is? Berapa juta akaun? Jangan tanya macam mana. Kalau duit dah masuk nanti, tuan-tuan pandai-pandailah nak belanja untuk duit minyak tuan-tuan. Pada masa itu dekat sempadan kita cerita Golok tadi kan. Banyak duit minyak hilang. Sebab dekat Golok minyak RM5 tuan-tuan. Kalau tak salah saya lah. Kita baru RM3 lebih, RON 95. Dia 92, berapa berapa ringgit dah. Even dekat Brunei $1.50 untuk RON 97. $1 is about RM4. Minyak kita RM2. Singapore minyak lebih kurang lah RM5 kalau tak silap saya. Kita minyak kita RM2 tuan-tuan. RM2 tak sampai, yelah RM2 berapa sen, 5 sen. Tak gila dia orang nak pergi isi minyak kita. Nah, bila kita terpaksa naik, bila sempadan ini minyak kita murah, apa dia buat? Diesel kita murah. Dia akan beli minyak kita, so kebocoran
subsidi. So, lepas ni bila kita buang subsidi, dia orang belilah minyak kita banyak mana sekalipun, walaupun masih murah, tetapi dia bayar subsidi. Now, subsidi ni macam mana tuan-tuan? Macam mana subsidi ni sebenarnya? Saya cerita, subsidi ni kerajaan bayar cash kepada 5 syarikat minyak. Petronas, Shell, ada 2-3 lagi. Cash setiap setiap bulan. Okey, dia akan keluarkan minyak, bil dia tu berapa bilion, dia akan hantar kepada kerajaan dan kerajaan kena bayar syarikat minyak ni bilion. So daripada kerajaan bayar syarikat minyak ni bilion, di mana kebanyakannya pergi kepada orang kaya, kereta-kereta besar, kereta daripada luar negara. Baik duit itu daripada bayar bilion setiap bulan kepada syarikat-syarikat ini, dia masukkan ke dalam akaun-akaun mereka yang layak. Ni contoh. Saya tak kata ya. Saya tak kata itu mekanisme dia. Tapi contoh kemungkinan. Kalau tidak pun, ada mekanisme lain. Itu contoh. Mungkin cara itu. Mungkin cara lain. Saya bagi hint. Mungkin ada cara lain. Jangan salahkan saya kalau bukan cara itu. Tetapi, poinnya adalah, menurut Rafizi, lebih baik kita bagi duit itu kepada individu daripada kita bagi kepada syarikat. Syarikat tak kisah duit bocor. Minyak tu bocor. Baik kita kompensatekan minyak golongan-golongan ini, golongan B80 lagi, B80 ini, kita bayar mereka duit minyak, kita bagi mereka tiap bulan, so that mereka boleh isi minyak. Ataupun guna kad, kita tak tahu. Mekanisme ni nanti akan diumum tidak lama lagi. So tuan-tuan, tengoklah sendiri. So, if this works, tuan-tuan, kalau benda ini berkesan, benda ini berjaya, tiba-tiba kita berjaya wujudkan apa semua, yang dapat nama Rafizi juga. Kan? Tapi of course akan ada orang tak puas hati, normal lah. Itu kita tak nafikan lah. Tapi sekurang-kurangnya kita berjaya mengurangkan ketirisan, kita berjaya mengurangkan apa orang kata orang yang tidak layak untuk isi minyak yang tidak sepatutnya. Tuan, saya dah kenal tuan-tuan kereta dia Velfire, Alphard, tangki besar-besar, Honda Accord ni baru saya tahu sekali isi RM150, RM180 sekali isi. Belum kita cerita 4-wheel drive yang besar-besar tangki tu kan. Tapi yang miliki kereta ni orang miskin ke? Golongan T20. Mereka yang golongan miskin yang duk sokong naik motor kapcai je, isi minyak pun RM10 tak sampai. Kan? Tapi mereka yang tak suka dengan usaha untuk kita cuba hilangkan bocor. Tuan-tuan, kalau bocor kepada atau ketirisan kepada subsidi ini kita boleh kurangkan kepada itu, duit tu pergi ke mana? Duit tu akan pergi kepada kita balik. Dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk bantuan. Itu adalah lebih baik. Kan? Tapi, yalah. Sebab itu saya kata, time will tell. Don't worry. Habis kat situ. Right. Okay. Cerita Menteri Besar Kedah, tuan-tuan. Kan baru-baru ni cerita yang pekerja Kedah Agro tak dibayar gaji 24 orang. Sampai 9 bulan tak bayar gaji. So dalam satu ucapan, Menteri Besar Kedah setelah mengumumkan membeli kereta baru, bukan dia belilah, dia kata kerajaan bagi, saya pakai je. Tak mahal pun, 400,000 tuan-tuan. Okay lah, nanti dia lah. Hyundai Palisade, saya bukan. Apalah nama dia kan? Tak ingatlah nama dia. Setelah cerita itu, dia menjawab isu 24 orang ini. Dan kita kena faham, Kedah Agro adalah anak syarikat di bawah MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah, di mana pengurusi dia adalah Sanusi. So kita dengar apa jawapan Sanusi. Saya nak jaga satu Kedah ni bukan nak jaga 24 orang tu. Yang duk bela 24 orang tu pun bukan pasal kesian, pasal nak tutuh lusi je. Puasa oi. Ni kalau tak puasa aku tabuh mampoi. Tak boleh. Saya akan uruskan perkara ini ikut tata kelola. Orang putih kata governance. Buat bagi kena. Bukan tak mau tolong. Kita akan tolong, tapi hang kena berhutang kat aku. Aku akan bagi hang hutang.
Lepas selesai bayar semua gaji, papasan, kedebuk-kedebak, tutup, hampir kerja lain. Hang duduk sini pun hang tak mampu kerja dah. 9 bulan hang kata hang tak dapat gaji, hang tak buat apa? Work from home, kerja pada rumah. Hang kalau kita dedah lagi, ada banyak hari. Tapi saya tak mau keling dengan mereka ni. Mereka ni jadi mangsa kepada orang-orang politik yang mempergunakan kedudukan masalah mereka ni untuk hentam kita. Hampa pun tumpang suap kat orang bodoh tu. Hampa yang nanya, lepas ni syarikat tu katuk. Saya tak simpan syarikat macam tu. Mana-mana syarikat yang tak menyumbang kepada kerajaan, tutup. Tak kira hang nak pergi kerja apa, hang punya pasal. Aku nak jaga orang Kedah 2.2 juta orang, hang 24 orang, hang pasal. Kalau ada hak kerja Kedah Agro duduk sini, ni jawapan saya. Okay. Dia kata apa tuan-tuan? Right. Apa yang dia akan buat lepas ni? Dia kata apa? Tuan-tuan dengar sendiri yang tadi dia kata apa? Right. Jap. Dengar ke? Aku tak nak ambil tahu, lebih kurang macam itulah. Sekarang ini kerajaan negara akan bagi macam mana bayar, lepas itu tutup. Kita selesaikan masalah ini. Soalan dia, kenapa sampai 9 bulan gaji tertunggak baru cerita benda ni? 9 bulan tuan-tuan. Kalau 1 bulan 2 bulan tu boleh tahan lagi lah. 9 bulan. Dalam press conference dia orang kata sampai ada nak bercerai, dia orang tanya macam mana dapat pendapatan, buat kerja-kerja luar lah. Dia kata saya tak nak dedah, mereka work from home pun. Poinnya apa? Isunya dia kata saya nak selamatkan 2.2 juta rakyat Kedah, bukan 24 orang ni. Kalau 24 orang pun dia tak boleh settle, dia tak boleh dapatkan gaji, macam mana dia nak jaga 2.2 juta orang? Kalau syarikat agro Kedah pun dia tak boleh nak buat jadi untung, macam mana dia nak selamatkan negeri Kedah? Bak kata pegawai-pegawai di dalam agro Kedah sebelum ini. Kami kalau sebelum ni pun lewat gaji sebulan, paling lewat pun sebulan. Yang ni 9 bulan tuan-tuan. Yang saya pelik tahan je lah tu. Sebab dia nak compensation lah, masih start nak kena bayar gaji. Dia kata kita katup semua, tutup company tu. Lepas ini, kenapa tak buat 9 bulan yang lepas? Masa tak bayar gaji, tak boleh, dah tahu tak boleh bayar gaji. Ke Sanusi tak reti baca akaun? Dia kata, okey, ada orang persoalkan, Kedah Agro ni apa kena-mengena dengan Sanusi? Biarlah, ada orang saya baca komen tadi tahu. Ini tindakan yang betul. Apa kena-mengena Kedah Agro? Kita nak pertahankan. Tuan-tuan, Kedah Agro tu, siapa bos dia? Bos dia Sanusi lah. Bos besar dia tu Sanusi. Kalau dia kata dia kata kamu tak boleh buat untung. Kamu tu siapa? Kamu tu Sanusi lah. Kamu dalam syarikat itu. Kedah Agro ini adalah anak syarikat MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah. Di mana owner kepada MBI itu adalah Sanusi. Bukanlah owner. Bos dia paling besar. Menteri Besar Incorporated MBI. Nama pun Menteri Besar. Ha? Kalau hang salahkan company itu tak boleh buat untung, hang salahkan company itu tak bagus, hang salahkan company itu tak boleh jalan dengan elok, yang salah siapa? Hang ke company itu? Hang lah sebahagian daripada company itu. Itu isu dia. Kalaulah katalah Kedah Agro ni bukan anak syarikat MBI. Dia satu syarikat yang tak ada kena-mengena pun dengan kerajaan negeri. Dia nak pergi melingkup, pergilah dia melingkup. Kerajaan negeri nak kisah apa? Isu dia, Kedah Agro ini adalah sebuah anak syarikat di bawah MBI. Tak, syarikat itu dah bermasalah, Is. Kalau dia dah tahu bermasalah, kenapa sampai 9 bulan tak gaji, baru dia rasa fikir nak cari duit bayar. Itu pun sebab kita bising. Kalau kita tak bising, agak-agak dia kisah ke? Aiman tak kisah. Dia tak kisah pun. Tapi sebab sekarang ini, isunya adalah bila dia dah benda ni dah viral, itu yang dia mula ambil tindakan. Mula-mula dulu 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan tak bayar gaji, dia ada ambil tindakan. Dia kisah. Takkanlah sebagai Menteri Besar Incorporated punya owner, punya
pengurusi paling besar, dia tak ambil tahu tentang apa orang kata anak-anak apa ni, agensi-agensi di bawah yang bermasalah. Saya pergi MBI tadi tuan-tuan. Saya pergi website MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah. Saya pergilah. mbikedah.com.my. Tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Saya saja nak pergi. Saya pergi website dia. Kan? MBI. Oh, okay. Saya pergi ke Our Business. Kemudian saya tengok annual report. Annual report dia tuan-tuan hanya ada 2019. Saya pelik. Kemudian saya cuba klik 2019 ni. Saya tak boleh klik tuan-tuan. Saya pergi ke annual report MBI ni. Saya tengok annual report lah. Saya nak tengok lah annual report dia. 2019. Last audited report di 2019. Mana pergi audited report? Dan 2019 tu pun saya tak boleh klik tuan-tuan. Mana pergi audited report yang lain? Saya pelik. Kan? Jadi Sanusi sembang macam mana ni? Bagi saya, dia tak tahu macam mana nak manage syarikat pun tuan-tuan. Bak kata yang pegawai-pegawai Kedah Agro tadi itulah. Kami sebelum ni pun kalau tak ada gaji sebulan je. Lambat sebulan. Kalau sebulan tu pun dah dianggap gagal pada tahun 2017. Yang sekarang ni macam mana tuan-tuan? 9 bulan. Dia kata kami tak kisah pun lepas dah katup ni pergi mampus lah. Tak lah cakap pergi mampus. Tapi kamu semua cari kerja lain. Dia ugut macam tu. Baru satu syarikat dia nak tutup ni. Kedah Agro ni dia baru nak tutup satu syarikat yang lain. Dan saya nak pergi Kedah Holding punya Agro Kedah punya website. Holding Berhad ni. Saya cari website dia tak jumpa tuan-tuan. Saya tak jumpa website dia. Tak ada. Duit tak ada. Bila Berhad. Dia kata, okay je saya tengok. Banyak tak dapat gaji ni. Dah kena tutup dah. Lembu korban tuan-tuan. Ni 2023. Ini last lah. MB kami sempoi karaoke tetap malam. Progress hari ke-18 8 Jun 2023. Rock Melon. Bagus. Bagi saya benda yang buat ni bagus. Sistem pembekalan air laut. Oh, berjaya di sudut. Menarik. Tapi saya rasa sistem ni akan rosak nanti. Sebab air laut ni masin ni dia akan rosakkan sistem dengan cepat. Ini YB Azman yang selalu sengih tepi Sanusi mamaknya. Kan? Dulu dia selalu sengih tepi Sanusi. Dia dulu PKR. Jadi kalau company macam tu pun dia tak boleh nak bangunkan. Agak-agak tuan-tuan macam mana dia nak bangunkan negeri Kedah? Alright guys, itu dia. Jangankan 24 orang sahabat semua, ya. Ini pula negeri Kedah dengan katanya 2 juta lebih rakyat itu. Saya tidak tahulah apa yang bakal berlaku kepada kerajaan negeri Kedah ini sahabat-sahabat semua, dengan pentadbiran, dengan seorang menteri besar yang hanya pandai buat pengumuman, yang hanya pandai membaca, lepas tu tidak pernah mengaku kesilapan diri, ya. Ada saja kesilapan, contohnya seperti kes ini, katanya bukan dia yang bersalah. Sedangkan MBI ini siapa pengurusinya, siapa ketuanya sahabat semua? Di bawah Menteri Besar Kedah. Itu dia. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan
tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.